Bab apa yang boleh dipakai oleh muhrim. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Umar, katanya ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang harus ditinggalkan oleh muhrim daripada pakaian? Yani pakaian apakah yang seharusnya tidak dipakai oleh muhrim? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak boleh memakai baju, burnus, seluar, serban dan kain yang terkena wars atau za'faran, dan tidak juga boleh memakai khuf kecuali kepada orang yang tidak ada sepatu. Sesiapa yang tidak mendapati sepatu ataupun kasut, maka hendaklah dia memakai khuf, dan hendaklah dipotongnya kedua khuf itu sehingga ia berada di bawah buku lali. Dengan sanad satu lagi seperti juga hadisnya, maknanya walaupun lafaznya tidak sama. Seterusnya riwayat daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan makna hadis yang tersebut seperti ini. Cuma yang di dalam riwayat ini perawinya menambahkan perempuan yang berihram, haram itu maksudnya yang berihram, tidak boleh memakai niqab, yakni tudung muka. Wala talbasul quffazain, tidak boleh juga memakai sarung tangan panjang. Qala Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Hatim bin Ismail, Yahya bin Ayyub, dan Yahya bin Ayyub daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Setengah-setengah nuskha itu setakat Nafi' begitu je. Tetapi dalam nuskha yang lain daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW. Sama seperti ataupun sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Laith tadi. Musa bin Tariq meriwayatkannya daripada Musa bin Uqbah secara mauquf. Dengan riwayat itu terhenti pada Ibn Umar. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar, Malik dan Ayyub secara mauquf. Ibrahim bin Sa'id al-Madini meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perempuan yang berihram tidak boleh memakai niqab dan tidak juga boleh memakai sarung tangan yang panjang hingga ke lengan. Qala Abu Daud berkata, Ibrahim bin Sa'id al-Madini adalah syekh dari kalangan penduduk Madinah. Laisa lahu kabiru hadis, tidak ada banyak hadisnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perempuan yang berihram tidak boleh memakai tudung muka ataupun niqab, dan tidak juga boleh memakai quffaz seperti tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibn Umar, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan pada ketika ihram mereka daripada memakai quffaz. Ini sarung tangan yang panjang dan niqab. Beliau juga melarang perempuan daripada memakai pakaian yang dilumuri wars ataupun za'faran. Walitalbas ba'da dhalika ma ahabbat, perempuan boleh memakai selepas itu apa yang dia suka, pakaian yang bagaimanapun, sama ada yang dicelup dengan celupan usfur, atau pakaian daripada sutra, ataupun perhiasan, seluar, baju, ataupun khuf, boleh berlaku. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abdah dan Muhammad bin Salamah daripada Muhammad bin Ishaq hingga kepada katanya, wa ma masal wars wa za'faran min athiyab, pakaian yang dilumuri ataupun terkena wars dan za'faran
Yang selepas itu mereka berdua tidak ada menyebutkan yang selepas itu, yakni walitalbas ba'da dzalika ma ahabbat, itu tak ada. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, bahawa sesungguhnya Ibnu Umar pernah kesejukan. Dia pun berkata, campakkan ke atasku, ataupun berikan kepadaku, ataupun selimutkan, tudung aku ni dengan kain, wahai Nafi'. Fa alqaitu alaihi burnusan, saya pun mencampakkan ke atasnya burnus, yakni tudung kepala yang bersambung dengan baju. Faqala tulqi alayya hadha, kamu campakkan ini ke atas saya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhrim memakainya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sarawil liman la yajidul izar, seluar boleh dipakai oleh orang yang tidak mendapati kain, dan khuf boleh dipakai oleh orang yang tidak mendapati kasut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, dan kami lumurkan muka-muka kami, dahi-dahi kami, yakni muka kami lah, dengan sukil mutayyab, dengan bedak wangi, bedak yang dimasukkan wangian di dalamnya pada ketika ihram, yakni pada ketika hendak memakai ihram. Apabila seseorang daripada kami berpeluh, mengalirlah bedak itu di atas mukanya. Nabi SAW melihat perkara itu, tetapi tidak dilarangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, katanya saya menyebutkan kepada Ibnu Syihab, faqala, lalu beliau berkata, Salim bin Abdullah meriwayatkan kepada saya bahawa Abdullah, maksudnya ialah Ibnu Umar, kana yasna'u dhalik, melakukan begitu, maksudnya ialah memotong khuf, dua khuf untuk perempuan yang berihram. Kemudian haddathathu Safiyah bintu Abi Ubaid, kemudian Safiyah binti Abi Ubaid menceritakan kepadanya bahawa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan orang-orang perempuan memakai khuf. Barulah Ibnu Umar berhenti daripada menyuruh begitu. Ini beberapa hadis yang kita baca di bawah di bab ni. Banyak juga hadisnya, iaitu bab apa yang boleh dipakai oleh muhrim. Apa yang boleh, yang harus dipakai olehnya. Hadis mula-mula ni, walaupun sanad dia molek, sanad dia molek, tetapi oleh kerana sebahagian daripadanya bercanggah dengan riwayat hufaz, dengan riwayat ramai lagi perawi-perawi yang sahih, maka dia jadi hadis syadz. Dia jadi hadis syadz. Sebab dari segi kedalaman bahasa dia tu, kesenian bahasa dia tu pun jadi kurang, dengan sebab ada sedikit pindaan. Boleh jadi disebabkan oleh riwayat bil makna. Kira-kiranya biasanya kalau lagu ni gitulah, berpunca daripada riwayat bil makna. Cuba kita perhati, iaitu ada seorang lelaki, kata Ibnu Umar, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa, yakni tentang pakaian yang harus ditinggalkan, yakni tidak dipakai oleh muhrim. Apakah pakaian yang seharusnya tidak dipakai oleh muhrim? Gapo dia hak tak boleh pakai? Nabi SAW jawab, dia tidak boleh pakai gini. Hak ni sebenarnya bercanggah dengan riwayat yang sahih. Sebab itu kita tengok bawah,
dalam syarah ni. Hafiz Ibn Hajar berkata, qala an-Nawawi, qala al-ulama hadha al-jawab min badi'il kalam wa jazlih. Dan seterusnya, kita tidak nak baca tu, iaitu asalnya orang tanya, ma yalbasul muhrim min ath-thiyab, gitu dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih. Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Dia tanya, gapo dia boleh pakai? Nabi SAW kata, dia tak boleh pakai gini-gini. Tanyanya dalam bentuk isbat, Nabi SAW jawab dalam bentuk nafi. Tetapi di sini tanya tu pun dalam bentuk nafi. Jawab ni tidak bercanggah, serupa lah. Gapo dia yang tidak boleh dipakai? Itu jawapan biasa lah, semua orang biasa lah. Orang tanya, gapo dia hak tak boleh? Hak tak boleh yang gini-gini. Tapi dalam hadis hak sahih, hak banyak lagi riwayat daripada Ibnu Umar, gapo dia hak muhrim boleh pakai. Nabi SAW jawab, dia tak boleh pakai hak ni. Bukan dia boleh pakai gini-gini, tak. Dia jawab hak tak boleh pakai. Inilah Imam Nawawi kata hak riwayat hak tu, hak sahih tu. Hak tu memang kemah lah, ayat dia tu tinggi, dan maksud dia tu dalam. Orang tanya, kenapa hak boleh pakai? Hak boleh pakai ni banyak. Sebab tu dia jawab hak tak boleh pakai. Sebab hak tak boleh pakai tu terhad. Hak tak boleh pakai tu terhad. Ingat hak tu, ingat hak tak boleh pakai. Tapi kalau hak ni, kenapa dia hak tak boleh pakai? Dia pun kaya hak ni. Jadi kurang dalam makna dia tu. Jadi hak Imam Nawawi kata tu berdasarkan riwayat ni, riwayat Ibnu Umar yang terdapat di dalam Bukhari dan lain-lain. Adapun berdasarkan riwayat Abi Daud, seperti inilah, seperti kita baca saat ni, ma yatrukul muhrim wa hiya syadzah fala masagha li hadha at-tawjih fihi. Ni hadis syadz. Riwayat ini adalah riwayat syadzah, tidak sesuai. Hak Imam Nawawi kata tu tidak tepat berdasarkan riwayat hak ni. Ia hanya tepat berdasarkan riwayat hak Bukhari dan lain-lain. Hak tu tepat. Iaitu apabila orang tu tanya, gapo dia boleh pakai? Nabi SAW kata, dia tak boleh pakai kau tu. Bukan gini, gapo dia hak dia tak boleh pakai. Bahkan jawapan ini sesuai dengan pertanyaan lah kalau di sini. Kalau hak dalam Bukhari, hak banyak-banyak lagi riwayat yang lain, bercanggah. Orang tanya, boleh? Hak boleh, dia jawab hak tak boleh. Ini hadis ini orang panggil hadis syadz. Hadis syadz ini pada hakikatnya dhaif lah. Dhaif lah. Dhaifnya butir, dhaif yang menyebabkan jadi dhaif tu mana? Situ. Walaupun sanad dia molek dah. Sanad dia molek dah. Ini menunjukkan banyaklah hak lagu ni. Sesuatu hadis itu dihukum oleh ulama sebagai dhaif, ada kalanya bukan kerana sanad dia molek dah, sebab lain. Kerana sebab lain. Antaranya kalau sanad dia tu molek dah, bercanggah dengan riwayat lain, hak banyak-banyak lagi hak lain tu. Selama mana perawi juga daripada Ibnu Umar, tidak lagu ni lafaz ni. Hak tu hak mahfuz. Ini kira-kiranya tidak mahfuz. Tidak mahfuz apa sebab? Biasanya kalau lagu ni dia disebabkan oleh perawi itu meriwayatkannya bil makna, berdasarkan makna. Tetapi jawapan dia tu, hak maksud dia nya yang hak tak boleh pakai gini-gini, serupalah. Tak boleh pakainya kepada dia baju burnus. Burnus ni ni topi, tudung kepala. Setengah-setengah tu dia sambung dengan tekak baju ni. Macam-macam lah. Setengah-setengah tu dia pakai zip, setengah-setengah tu dia pakai butang sini, untuk tudung sejuk, nak mengelakkan daripada sejuk. Itu burnus, tudung kepala. Hak tu pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai dengan baju. Dan hak tu saja, kalau kita ambil hak tu saja, ikat tekuk, tak boleh juga. Seluar tak boleh pakai, serban tak boleh juga. Begitu juga kain yang
dilumuri wars, iaitu sejenis tumbuhan lah yang wangi. Tumbuhan yang wangi, orang buat celup dengan celupan itu. Za'faran pun begitu juga. Ini pun sejenis tumbuhan juga, yang wangi juga. Dia tak boleh pakai. Khuf tak boleh juga, kecuali kepada orang yang tak ada kasut. Bila dia tak ada kasut, dia ada khuf saja, boleh nak pakai khuf. Tetapi khuf itu kena potong. Sebab khuf itu dia atas pada buku lali, sekat betih, sekat betih, bahagian bawah betih. Kalau nak pakai khuf, dia kena potong di bawah buku lali. Di bahagian belakang tu tak apalah, tak potong pun, dia semua kasut, tak payah potong. Tapi mengikut Imam Muhammad dan ramai juga orang sependapat dengan dia, kena potong ni bukan potong bawah buku lali saja, kena potong atas kura kaki, belakang kaki, situ kena potong. Serupa dengan hak separuh kasut tu kan, kita pakai separuh kasut tu potong depan, belakang ni nampak tumit lah, bahagian belakang tu potong belakang juga. Itu maksud potong ni bagi dia. Bukan potong jadi separuh kasut gitu tak. Jadi tumit tu lindung, dan bahagian belakang tumit tu pun macam kasut lah. Tidak gitu bagi dia je. Dia kena potong serupa dengan hak separuh kasut kan, ada ni separuh kasut, biar jadi gitu, mengikut dia lah. Tetapi mengikut kebanyakan ulamanya sampai bawa buku lali, tidak perlu kura kaki tu, hak lain tu tak apa, tutup pun, asal jangan menutup buku lali. Itulah hadisnya. Lepas tu hadis yang kedua lebih kurang tu juga. Hadis yang ketiga lagu tu juga, cuma ada sedikit tambahan. Tetapi hak ni semua ni adalah hukum untuk lelaki. Untuk lelaki. Perempuan tidak gitu. Perempuan tidak gitu. Dan sebab bagi tak leh benda-benda ni apa sebab? Hak tak leh baju burnus seluar ke apa, sebab berjahit. Ni isyarat kepada pakaian yang berjahit tak leh. Lepas tu ulama faham pula kalau tidak berjahit tapi dipotong sesuai dengan tubuh. Zaman sekarang ni lagi banyak kemudahan kan, boleh jadi tepek, tepek kau ataupun dia macam-macam lah penepek tu. Tapi ukur di tubuh. Ini padahal ada saiz dia. Tidak berjahit, boleh ke tidak lagu tu? Tak boleh juga. Pasal kemas, pakaian yang kemas jugalah. Tak boleh juga. Dia tak boleh ada ukuran pada tubuh yang tertentu, tak boleh. Naknya kain terbuka gitulah, tidak berjahit, ataupun tidak bersambung dalam bentuk ukuran tubuh. Tidak nampak rupa baju lah, kita kata rupa seluar, tetapi kain biasa. Hak tu anaknya. Walal imamah, itu isyarat kepada tudung kepala. Tudung kepala tak boleh. Tudung kepala tak boleh. Burnus itu pun jenis tudung kepala juga, tapi dia bukan sport serban. Dia berjahit. Kalau tudung kepala saja, rapat di kepala tak boleh lah. Tetapi kalau tudung tu tinggi, lain. Lepas tu macam duduk bawah kemah ke apa tu tak apa pula. Payung ke ataupun duduk bawah teduh ke tak apa. Ni tudung kepala seperti serban, lekat di kepala. Tu tak boleh, walaupun tidak berjahit. Walaupun tidak berjahit. Dan pakaian yang dicelup dengan celupan wars ataupun za'faran. Ini setengah ulama kata sebab warna dia tu, tetapi kebanyakan ulama mengatakan bukan sebab warna dia, tetapi sebab bau dia tu, bau wangi dia. Sebab tu yang dia tak bagi tu. Tujuannya iaitu untuk menyatakan kehambaan, kehinaan diri, dan biar berasa kekurangan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, sebab boleh jadi orang ni sepanjang hayat dia mana mewah tu tak ajib dan bau lah, kita kata tubuh tak ajib dan bau. Nak suruh khabar ke diri lah. Dan hak khuf tu bahagian bawah. Bahagian bawah. Jadi nak ceritanya ini pakaian
orang yang hina, orang hamba, orang yang rendah, tidak boleh ikut suka hati dia. Nak pakai lagu mana yang betul-betul yang betul-betul menutup buku lali dia kau gapo kau untuk melindungi dia daripada sejuk, tak boleh lagu tu dalam keadaan ni. Tapi ini semua dia macam serban tadi, selain daripada serban lain-lain pun serupa lah, macam sokok, mahkota, terbus ke, kebiah ke, ataupun araqiyah kau orang panggil. Araqiyah sejenis alas kepala. Di bawah orang pakar biasanya setengah negeri tu dia letak kain tu bawah kepala untuk melindungi serban tu daripada peluk. Araqiyah, arak tu makna peluk, untuk menyerap peluh. Itu pun tak boleh juga. Kalau pakai hak tu saja pun tak boleh juga. Tetapi ini semuanya khusus dengan lelaki. Adapun perempuan tidak. Adapun perempuan tidak. Perempuan boleh pakai. Hak berjahit boleh pakai. Seluar boleh pakai. Boleh pakai. Khuf pun boleh pakai, walaupun menutup buku lali boleh. Ini khusus dengan laki. Tetapi yang tak bolehnya, kalau pakai hak za'faran ke apa tu tak boleh lah. Tetapi kalau sebelum pada tu pakai air wangi sebelum ihram tu, sebelum masuk ihram, tak apa. Mula-mula pakai tu, pada bedak kau ada wangian, tak apa. Tapi ketika sedang berihram tu tak boleh dah lah. Tak boleh. Walaupun beberapa hari pun tak boleh. Mula-mula je, sebelum pakai ihram tu boleh. Nak bedak, kau bedak tu wangi sikit, tak apa. Jadi berdasarkan hadis yang paling sahih, iaitu riwayat daripada Aisyah, itu tak apa, seperti tadi kita jumpa juga. Seterusnya hadis daripada Ibnu Umar lagi, ada tambahan yang ketiga ni, iaitu perempuan yang berihram. Haram itu orang panggil yang berihram, boleh juga. La taqtulu sayda wa antum hurum. Dalam Quran, hurum tu jamak kepada haram lah. Haram ni maknanya di sini ialah orang yang berihram. Dia guna untuk lelaki dan untuk perempuan. Haram. Kalau al-mar'atul haram, al-mar'ul haram boleh juga. Ar-rajulul haram boleh. Perempuan pun guna lagu tu juga. Maksud haram di sini ialah al-muhrimah. Itu hak tepat untuk dia nya. Hak jelas ni. Perempuan yang berihram, dia tidak boleh pakai tudung. Tudung muka tak boleh. Kalau dia biasa pakai tudung pun tak boleh. Kena buka muka. Kena buka muka. Dan tidak boleh pakai quffazain. Sarung tangan. Di sarung tangan ada dua. Sarung tangan sekat ni, sekat gelangan tangan ke atas sikit. Ni sarung tangan panjang sampai ke sini. Sampai ke dekat siku. Sarung tangan tak boleh juga. Tetapi Imam Abu Daud kata hadis ini diriwayatkan oleh Hatim bin Ismail dan Yahya bin Ayyub daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi', yang ini sebagai hadis marfu', serupa dengan hak ni lah. Yang diriwayatkan ni Laith, oleh Laith. Ini marfu'. Yang ni ada Imam Abu Daud nak cerita di sini, riwayat Ibnu Umar ni ada khilaf ulama tentang adakah ia mauquf ataupun marfu'. Setengah-setengah perawi memarfu'kan hadis ini, setengah-setengahnya memauqufkan. Bila kita kata mauquf itu maksudnya ini sebagai kata-kata Ibnu Umar, perempuan tidak boleh memakai tudung muka tu, itu sebagai kata-kata Ibnu Umar. Tidak boleh pakai sarung tangan ke apa tu, itu sebagai kata-kata Ibnu Umar. Dan hak sebelum pada ni pun sebab dia bermakna, hak sebelum pada ni pun ialah juga mauquf pada Ibnu Umar, terhenti setakat Ibnu Umar. Jadi ada dua lah, ada yang mengatakan marfu', ni dia marilah ni mauquf, termasuklah Ubaidullah bin Umar, Malik, Ayyub meriwayatkan secara mauquf, serupa dengan Hatim bin Ismail. Meriwayatkan secara mauquf.
Adapun Ibrahim bin Sa'id Al-Madini, dia serupa dengan Hatim bin Ismail, iaitu meriwayatkan hadis ini secara marfu daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Lepas tu Abu Daud kata Ibrahim bin Sa'id Al-Madini ni tak ada banyak hadis dia, Syekh, penduduk Madinah. Lepas tu dia marilah hadis Ibrahim bin Sa'id Al-Madini selepas ni daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Katanya al-muhrimah la tantaqibu wa la talbasul quffazain, tidak boleh pakai tudung muka dan tidak boleh pakai sarung tangan itu. Tapi di sini satunya khilaf tu, yang keduanya dia bercanggah dengan banyak riwayat yang lain, tidak larang, terutamanya sarung tangan. Dan sarung tangan tu sebagai pakaian. Kalau nak kata berjahit, apa tak boleh. Kalau bahagian tubuh yang lain boleh pakai, bahagian tubuh yang lain boleh pakai, seluar buat berjahit pun boleh, baju pun boleh. Dah ni apa? Ni pakaian tangan. Situ jadi khilaf pula. Kebanyakan ulama mengatakan tak apa perempuan pakai sarung tangan. Cuma tudung muka tu, hak tu ya, boleh dikatakan kebanyakan ulama. Setengah-setengah ulama mengatakan ijma', mengatakan tak boleh tudung muka. Seperti mana tak boleh orang lelaki tak boleh tudung kepala, tak boleh pakai kepiah, tak boleh gapo, tak boleh. Perempuan tak tudung muka, tak boleh tudung muka. Sampai ada yang mengatakan tak boleh lah, itu termasuk dalam salah lah kalau tudung muka. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau tudung tu tidak rapat ke muka, dia tudung sikit je, jangan kena kulit muka, itu tak apa, sekadar tu tak apa. Tetapi kebanyakan ulama kata tak boleh lagu tu pun. Cuba kita tengok dalam hadis Aisyah kemudian ni, Nabi tengok kami pakai bedok tu nampak mengalir muka, maknanya muka tak tudung, muka perempuan itu tak tudung. Kalau tudung dia nampak mana. Dan bukan dia kata tu untuk isteri-isteri dia saja, orang lain pun lagu tu juga. Hak itulah yang lebih tepatnya, hak itulah yang lebih kenanya. Seperti mana dalam riwayat akan datang kita akan jumpa, ada hak tudung sikit lah. Tudung sikit. Ini kalau dalam ihram. Kalau tidak berihram dalam keadaan biasa, boleh tudung tu, tak apa, tidak salah nak tudung muka apa. Seperti mana kalau lelaki lah tudung kepala, tak apa. Tudung kepala dengan pakai piah ke pakai gapo ke, tak apa. Ini dalam ihram, cerita dalam ihram. Tak boleh. Sebab apa sebenarnya? Sebab sebenarnya dari segi hikmah dia, iaitu dalam tradisi masyarakat Arab, dia hak pakai tudung kepala ni, kalau orang lelaki sebai ke piah ke gapo ke, asalnya lah, asal sekarang dia orang tak tahu pun benda tu, tak ambil kira apa benda tu. Asalnya ialah orang yang mulia, orang yang merdeka, orang yang berkedudukan, iaitu dia berpakaian cukup lengkap, kasut kaki ada pakaian dia khusus, kepala pun ada juga, tubuh pun ada, bahagian bawah tubuh pun ada, semua bahagian tubuh ni ada lengkap. Itu tanda orang merdeka, dan tanda orang mewah, orang lebih, orang berkedudukan, orang mulia dalam masyarakat dia. Jadi tujuan pergi Mekah ni tak boleh nampak tu lah kebesaran tu, tak ada kemuliaan ketika lain, kebesaran tanda tu kedudukan dia, kelebihan dia, tak ada, tak boleh dah nak tunjuk tu. Apa tujuan? Tujuannya nak suruh nampak kehambaan. Sebab hamba-hamba tak pakai hak tu dalam masyarakat tadi, dia tak pakai. Itu tandanya hamba dengan orang merdeka. Dalam masyarakat tadi dia tak pakai kopiah, kau tak pakai serban ke tak, dia buka kepala gitu. Itu tanda hamba. Jadi dia nak suruh jadi nampak kehambaan pada ketika buat ihram. Begitu juga perempuan dalam masyarakat tu, dia pakai tudung hak merdeka. Muka pun pakai tudung. Ada juga tidak pakai tudung, atas dasar khilaf lah, tak apalah. Tapi hak pakai tudung tu atas dasar
dia tanda orang merdeka. Salah satu. Adapun hamba dia tidak tunduk muka dalam keadaan biasa, dalam masyarakat tadi. Jadi untuk nak menyamakan perempuan tu hak merdeka kau tidak merdeka, sebenarnya hamba Allah belaka, sebab itu dia suruh buka muka. Itu asal dia. Dan hadis-hadis hak dalam bab haji ni juga boleh kita jadikan salah satu bukti juga bahawa pakai kepiah dan pakai serban ni tidak wajib. Tidak wajib dalam keadaan biasa. Dan sembahyang tak ada kurang. Dengan sebab tak ada kepiah, tak ada serban ke apa, setengah-setengah orang tu yang kita sebut tu sebab dia berdoa, dia kata siapa fasik lah kalau tak pakai kepiah, tak pakai serban, siapa fasik, itu tak kena. Sebab apa? Dia lebih menampakkan kehambaan sebenarnya. Berdasarkan tradisi hak asal tu, kalau cukup pakaian di kepala ada, pakaian di kaki ada, pakaian tubuh ada, itu tanda orang yang lebih tidak hamba, orang merdeka. Kalau mengikut hak asal tu, tidak pakai tu lebih menunjukkan kehambaan, terutamanya ketika sembahyang. Tak ada kelebihan apa, orang nak menunjukkan kita ni betul-betul hamba. Jadi hak ni pada ketika sepanjang orang buat haji dalam ihram tu, mana tunduk kepala sembahyang ke apa. Itu tak ada kelebihan ke apa tu, tak ada. Hak tu apa lagi dalam setengah-setengah orang tu dia pakai hadis-hadis maudhu'. Hak kata pakai serban ni kalau sembahyang lebih pahala dia. Di luar daripada ni ihram lah. Hak tu pun karut sebenarnya, tak ada satu pun hadis yang sahih. Apalagi kalau pada ketika ni memang tak ada. Pada ketika ni tak boleh. Kalau lah benda tu penting sangat, benda tu, semua keadaan tak boleh. Semua keadaan tak boleh lah. Sebelum pada ni kita sudah sebut dah dalam kitab-kitab lain, hak di luar daripada ihram tu pun kerap kali juga sering kita berjumpa hadis-hadis yang menunjukkan Nabi pun ada kalanya tidak pakai kepiah, tidak pakai serban, rambut dia saja. Daripada situlah sahabat boleh tahu rambut dia ubai berapa lah, dia belah ke tidak belah rambut dia. Kalau dia pakai kepiah, nak tahu mana semua. Kalau dia pakai serban, itu menunjukkan tidak. Sahabat-sahabat pun begitu juga. Kalau dalam bab haji ni lagi jelas lah, banyak benar lah, memang tak boleh pun pakai tu. Jadi hak ni wala talbasul quffazain, dia tidak boleh pakai sarung tangan. Ini tidak berapa tepat, ulama tidak pakai hak ni. Walaupun ada dalam hadis ni tak pakai. Tetapi hak sebenarnya hak tak boleh kepada lelaki memang tak boleh lah. Pada lelaki, pada perempuan tak apa. Tapi oleh kerana hadis dia sebut perempuan, padahal perempuan tidak dilarang daripada. Sebab apa? Sebab apa? Itulah ulama bahas. Sebab apa dilarang? Apa illat dia? Kerana berjahit kah? Kalau orang lelaki tak boleh pakai tu sebab berjahit. Baik. Kalau perempuan, dia tidak dihalal daripada memakai yang berjahit. Apa salahnya kalau pakai hak ni? Dengan sebab itu hadis ni tak lagi. Tak lagi ulama tak pakai hak ni. Untuk perempuan lah, untuk perempuan. Tapi untuk lelaki, iyalah. Sebab apa? Sebab ia berjahit. Ia berjahit. Kalau tidak berjahit, katakanlah sarung tangan itu dibuat dalam bentuk lain, tetapi dia ada ukuran juga. Dibuat memang khusus untuk jarinya 5 ke apa, tak boleh juga. Serupa dengan tudung kepala lah, serupa dengan hak lain, serupa dengan baju lah. Walaupun kata tidak berjahit, tapi kalau tepek kau pakai zip kau gapo kau, nampak bentuk tubuh tu, orang panggil baju. Lagu tu tak boleh, walaupun tidak berjahit. Sebab itulah jadi ulama bahas nombor satu sekali dari segi sanadnya, hak ni khilaf antara mauquf ke marfu'. Kalau mauquf, hak lebih banyaknya Imam Abu Dawud amari sini, hak lebih banyaknya yang meriwayatkan secara mauquf. Kalau mauquf ini maknanya terhenti setakat Ibnu Umar. Itu pendapat dia, itu ijtihad dia. Berhenti sekat tu.
bukan perintah Nabi SAW. Ataupun larangan Nabi SAW, tak ada kena-mengena. Situ dah khilaf. Yang keduanya, kalau tengok kepada ilat, ilat apa yang tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai tu apa? Kerana nak menunjukkan kehambaan kau, kerana berjahit kau, benda tu kekadang. Kalau sabit berjahit, tak. Sabit berjahit, memang perempuan boleh pakai apa berjahit. Apa tak boleh. Hak ni, di situ bendanya yang dibincangkan. Lepas tu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, qala haddatsana Ya'qub, dan seterusnya. Di sini pun Ibnu Umar dia dengar lebih kurang tadi juga, isi dia tu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan pada ketika ihram memakai quffaz dan niqab, dan pakaian yang dicelup dengan celupan wars ataupun za'faran. Selain daripada tu boleh pakai belaka. Selain daripada tu boleh pakai belaka. Tak kira tak kira kain tu dicelup dengan celupan usfur ke, ataupun kain yang dipakai tu kain sutera ke, ataupun perhiasan ke, boleh pakai. Nak pakai suban kau, tak pecah suban tu tak apa. Gelang kau tak apa. Ataupun seluar, baju ataupun khuf, ni kepada perempuan tak apa. Hak tak bolehnya tadi berapa perkara. Tetapi seperti tadi juga ulama-ulama bahas seperti tadi juga. Hak ni pun hak dari segi boleh, kebanyakan yang mengatakan di sini boleh dikatakan semua boleh. Kalau tak boleh pun, kalau melekat kena dengan lama lah. Kalau kena sikit tu tak apa. Tudung muka tu dia kena renggangkan sikit. Sekadar ketika berjumpa dengan orang lelaki, dekat dengan lelaki, tudung sikit tak apa. Lepas tu ketika tidak ada lelaki ke apa, buka, tak apa sekadar tu. Jadi maknanya sini ni tak apa berlaku. Tak apa berlaku. Cuma hak tak bolehnya celupan wars dan za'faran. Tu je. Kalau ada nak tinggal apa. Adapun celupan usfur itu masih khilaf lagi juga. Masih khilaf lagi. Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama yang lain mengatakan tak apa perempuan pakai celupan usfur, walaupun wangi sikit tak apa. Tapi Imam Abu Hanifah dan hak sependapat dengan dia mengatakan tak boleh celupan usfur serupa dengan celupan wars dan juga za'faran, tak boleh. Jadi maksud di sini tidak nanti celupan sekarang ni orang tak celup dah. Wangian. Sama ada wangian itu sekali dengan celupan ataupun tidak. Ketika ihram tu tak boleh. Ketika dia buat kerja haji tu, dia buat umrah tu tak boleh pakai air wangi, suku, ataupun daripada awal lagi pada ketika celup kain tu tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Sebab apa? Orang yang mengatakan usfur ataupun kain muasfar tu tak boleh, yang dicelup dengan celupan usfur tu tak boleh, sebab dia bau wangi. Sebab tu je, bukan kerana warna. Jadi celupan-celupan ini, hak ni jadi merah sikit, alah merah sikit, hak ni jadi alah kuning. Warna dia tidak sabit warna tu tak apa. Hak tak bolehnya dengan sebab bau wangi. Dengan sebab bau wangi. Warna tidak semesti putih, tak putih pun tak apa. Tetapi kalau celupan tu dicelup, lepas tu kita tanggalkan celupan tadi, boleh boleh dihilangkan supaya juga air wangi. Kalau baju yang dia pakai tu baju air wangi, kena air wangi sebelum pada tu. Lepas tu baju tu lah yang nak pakainya. Semasa ihram perempuan boleh dia rendam dululah, rendam hilang bau, tak apa, basuh, boleh pakai juga baju tu.
Tidak kata kena pakai baju lain. Tak, hak tu pun boleh. Cuma nak bui hilal, kena bui hilal bau dia tu, bau wangi dia. Terus lagi hadis riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Hak ni kira asar lah. Kalau dalam istilah yang tepatnya asar. Hak berlaku kepada Ibnu Umar tu, tapi oleh kerana dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu, bahagian tu hadis. Ibnu Umar telah kesejukan. Dia pun minta Nafi', hamba dia, campakkan sesuatu ke atasnya. Tudunglah dia dengan sesuatu. Dia pun tudung dengan burnus. Burnus tadi sama ada tudung kepala tu saja ataupun baju yang ada burnus itu. Baju yang ada burnus itu. Dia pun campak tu lah. Ibnu Umar pun kata, mencampak ni atas aku. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kan orang muhrim pakai burnus ni. Tapi adakah dia buang? Adakah dia buang apa pada tu? Tidak. Cuma dia berasa tidak boleh. Hak tak boleh tu pakai di kepala. Kalau pakai di misalnya sejuk kaki, tudung kaki, nak menghilangkan sejuk, itu bukan tempat dia. Tak apa tu. Dalam keadaan atas pakai kain selimut lah kira ni. Tidak pakai sungguh. Tidak pakai sungguh. Lagu tu tak apa. Misalnya baju, asal pakai selimut, dah tak ada orang lain selimut. Bukan kita pakai tangan apa ni dalam lengan baju tu. Tidak, tu tak boleh lah. Tapi kalau sebagai tudung buat selimut, lain cerita. Dengan sebab itu Ibnu Umar tak buat. Cuma dia atas dasar warak, dia tak lah. Dia pun tahu hak maksud tak boleh tu pakai di kepala tu kalau burnus. Bukan dalam bentuk tudung gitu. Tudung mana-mana bahagian tubuh yang kesejukan tu. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluar untuk orang yang tidak mendapati kain, dan khuf untuk orang yang tidak mendapati kasut, sepatu. Ini pegangan Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat tak apa pakai seluar, tidak perlu kena pisah pergi cari suku kain hak tidak berjahit, hak tidak seluar, tak perlu. Hak ada mana? Kalau ada kain boleh kain lah, hak tidak berjahit. Tetapi kalau hak dia ada, hak tu pakai hak tu, tak perlu susah-susah. Tak perlu susah-susah pergi cari kain suku. Lepas tu kalau khuf lagu tu juga. Kalau dia ada kasut, iyalah tak boleh pakai lah khuf. Tapi kalau dia tak ada kasut, tak apa pakai khuf. Pakai lagu tu, tak payah potong-potong. Potong jadi punah pula, kata dia. Bazir pula. Mana jadi khufnya? Jadi kasut dah. Bukan nak, tak boleh dia tak boleh mengambil alih kasut. Dia bukan kasut sebenarnya. Dia pakai. Beza daripada jumhur ulama. Lepas tu kalau pakai lagu tu pun tak kena fidyah, tak kena kafarah, tak kena gap. Ada pun orang lain dia kata tak boleh. Kena potonglah khuf tu bawah pada buku lali. Dan seluar tu kalau nak pakai juga tak ada dah kain. Kalau tidak berjahit dia kena tetah. Kena tetah. Ini dalam dalam syarah daripada dia sebut Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia ambil daripada Qurtubi. Kata Qurtubi, Ahmad pegang dengan zahir hadis ini. Dia mengharuskan pakai khuf dan seluar kepada muhrim yang tidak mendapati kasut dan tidak mendapati kain. Dengan keadaan asal gitulah. Kalau seluar tak payah tetah. Boleh dia kata. Apa nak tetah seluar je pula, jadi punah seluar. Pas semula tak boleh pakai dah lah. Tak perlu sabar pakai seluar, kau tetah lah tu. Dia itu pegangan. Dia pegang dengan ni. Tetapi jumhur ulama mensyaratkan qat'al khuf, potong khuf itu sampai bawah buku lali, dan fatqas sarawil, tetah seluar tu kena tetah. Lepas tu buat kain. Lagu mana payah tu. Kalau kita tetah seluar, kain setara mana? Jadi
Dan muka dia sudah dipotong tu, jadi kaki, jadi gapo. Jadi satu kerja pula. Jadi kena kacing, kena gapo kan pula. Susah pula. Lepas tu, lepas pada waktu kerja haji tu tak boleh pakai adalah seluar. Nak kata kain pun tidak, nak kata seluar pun tidak. Dia tak sih. Kalau pakai ni mengikut jumhur, kalau pakai juga, yang ni dalam keadaan asal dia dengan tidak ubah lah, supaya yang kita sebut tadi lazimatul fidyah, kena bayar fidyah. Sebab mereka pegang dengan hadis Ibnu Umar, dia kena potong bawah pada buku lali gapo tu. Dan Nabi SAW tak boleh pakai seluar gapo tu. Hadis Ibnu Umar tadilah. Dia pegang dengan tu. Tapi Imam Ahmad tak, dia pegang dengan tu. Dia pegang dengan tu. Jadi tidak mendapati itu, bukan tidak mendapati kedah, pergi cari kedah tak ada laka. Tidak. Hak mana ada, setakat ada dengan dia, tak ada dengan dia. Hak ada dengan dia kan seluar. Pada gitu. Bukan maksud tak ada ni sebab tak ada air baru boleh tayammum tu, tak. Waktu cara kena goma benar cari. Ni tak, tidak setara tu. Memang boleh lah bagi dia ni. Abu Daud berkata hadis ini adalah hadis penduduk Mekah. Tapi hadis dia tak ada sebut. Mungkin dalam setengah-setengah nuskhah ada sebut di sebuah dalam syarah ni. Lepas pada ni qala Abu Daud, hadza hadithu ahli Makkah. Ada sebut gitu. Puncanya ialah wa marji'uhu ila al-Basra ila Jabir bin Zaid walladhi tafarrada bih minhu dhikra as-sarawil wa lam yadhkur al-qat' fi al-khuf. Jadi orang yang Imam Abu Daud cuba kemukakan alasan apa orang tak setimur ni supaya dengan Imam Ahmad. Dia kata sebab hadis ni hanya diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid. Yani dia mutafarrid, dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Dia bertafarrud. Lepas pada tu dia ada sebut seluar gini tak payah tetah, boleh pakai seluar, dan khuf tak payah potong. Ni dia ni saja yang meriwayatkan lagu ni, Jabir bin Zaid. Lepas pada tu banyaklah ni Syekh Khalil Ahmad bahas di sini. Yang dia bahas di sini, kira-kiranya sebab itulah ulama tak saya pakai tu. Pasal apa bercanggah dengan hak lain-lain. Tetapi bagi pihak Imam Ahmad, dia jawab, kalau kata Jabir bin Zaid ni seorang saja meriwayatkan hadis ni tak tepat. Ramai lagi orang lain, seperti Syekh Khalil Ahmad disebut sini. Selain daripada dia, siapa lagi? Dalam mana lagi riwayat ada sebut lagu ni juga. Dan di sini dia sebut secara mutlak. Orang lain kata hak mutlak ni kena pakai mengikut hak muqayyad, iaitu kalau khuf kena potong bawah pada buku lain. Dia tak sih, dia pakai hak ni. Cuma kalau hak tu, kalau nak lagi tu lebih molek, jaga khilaf. Tapi kalau tak buat lagu tu pun tak apa, lagu ni pun tak apa. Itu pendapat dia. Kemudian riwayat daripada Aisyah, kata dia, kami keluar bersama Nabi SAW ke Mekah, dan kami lumurkan muka kami, dahi kami dengan suk al-mutayyab, bedak wangi, bedak yang dimasukkan wangian pada ketika nak pakai ihram. Sebelum pakai ihram lah, pada ketika nak pakai ihram tu pakai dulu di muka gapo, di tubuh pakai. Bila begitu dah pakai tu agak banyak lah, banyak. Bila peluh mengalir atas muka seseorang daripada kami, yang ni orang perempuan mengalir, Nabi tengok, kata dia, Nabi tengok. Ini menunjukkan perempuan itu tak tudung muka. Dan dia bukan, dia kata ihdana itu salah seorang daripada kami itu, bukan maksud dia bini dia saja, tak, orang lain pun gitu juga. Ini menunjukkan pada ketika ihram itu perempuan tak tudung muka dia. Nabi tengok, tapi dia tidak larat. Kalau tak boleh dia larat dah. Gak bau dia tu sikit sebanyaknya ada. Apa lagi, ini bukan khusus dengan perempuan saja, lelaki pun boleh. Sebelum pakai ihram tu serupa dengan Aisyah, dia pakaikan wangian pada Nabi, tubuh Nabi, termasuk di rambut dia, di kepala dia. Bila Nabi berihram tu, ketika dia berihram tu masih lagi nampak sinar-sinar di celah belahan rambut dia. Sebab wangian itu dia bukan sekadar wangi saja, dia ada berjirim, macam bedak gitu. Jadi ada nampak sinar-sinar dia.
Nabi sendiri pakai. Tidak kata kena basuh. Cuma baju tu tak boleh lah, ataupun kain itu selepas kita berihram tak boleh lah pakai. Sebelum tu tak apa. Sebelum tu. Adapun hak dalam hadis hak Nabi SAW suruh orang tu pecah baju dia pergi basuh, tak boleh pakai hak tu. Ulama-ulama yang mengutamakan hadis Aisyah, dia kata hadis itu nak wayak hak lebih molek ataupun sudah mansuh gitu. Hak tidak mansuhnya ialah hadis Aisyah yang melumurkan wangian pada tubuh Nabi. Dia pakai. Kalau pada tubuh boleh, pada baju kau boleh, tapi sebelum. Pada kain tu boleh, kau boleh lah. Dengan sebab itu di sini dalam hadis ni, bila Nabi SAW tengok, dia tidak larang. Hadis ini menunjukkan bahawa terus adanya wangian itu dan terus berkekalan wangian selepas digunakan pada ketika nak ihram itu la yadur, tak mengapa, tak apa. Hak talihnya selepas pada itu. Sebab apa? Sebab diam Nabi SAW menunjukkan harus, dan inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi Ibnu Umar, Malik, Muhammad bin Hasan, Zuhri dan sesetengah tokoh dalam mazhab Syafi'i berpendapat tidak harus memakai wangian pada ketika nak ihram tu. Sebelum ihram tu tak boleh, dekat nak pakai ihram tu tak boleh. Sehingga kesan dia tu selepas pakai ihram tu masih lagi ada, dia tak sah. Inilah orang-orang tak sah. Walau bagaimanapun jumhur ulama mengatakan tak. Pegangan dia mana? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, kata Ibnu Syihab, dia suruh orang perempuan ni kalau pakai khuf, suruh potonglah khuf sampai bawah buku lali. Mungkin Nabi SAW suruh potong kan, sampai bawah buku lali tu. Lepas pada tu Safiyah binti Abi Ubaid, yang ni bini dia lah, bini dia tu nama Safiyah, bini Ibnu Umar tu sendiri, royak ke dia bahawa Aisyah cerita ke dia Rasulullah SAW membenarkan perempuan pakai khuf, walaupun tutup buku lali pun tak apa. Hak perempuan tak perlu kena potong. Khuf itu tutup buku lali pun tak apa. Yang ni khuf itu sepuasa lah, tak apa. Nabi SAW membenarkan. Lepas tu barulah dia tak suruh dah lah orang potong tu. Adapun sebelum pada tu dia suruh orang potong. Kalau pakai khuf termasuk perempuan. Lepas pada tu tak. Sebab apa? Sebab Aisyah menceritakan boleh Nabi SAW membenarkan perempuan pakai khuf tanpa dipotong. Dan ini menunjukkan bahawa kan ada kalanya sahabat-sahabat ni dia tidak tahu setengah-setengah hadis. Dia tahu kemudian apabila orang lain royak. Ramailah lagu ni. Ibnu Umar banyak perkara juga dia tidak tahu. Kalau nak tengok lagu ni, Abu Bakar gapo dia tidak tahu. Dia tahu melalui orang lain. Umar gapo dia tidak tahu, padahal alim besar di kalangan sahabat. Orang ni gapo dia tidak tahu. Boleh tengok kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dalam tu Ibnu Qayyim sebut orang ni tak tahu gapo. Berdasarkan hadis-hadis dia cek, ni benda ni. Dia tahu melalui orang ni, kemudian baru dia tahu. Ini menunjukkan orang alim pun dia tidak semesti tahu semua. Boleh jadi dia tahu kemudian. Tetapi kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, bila royak Nabi, dia akan terima selalu. Dia akan terima selalu. Tak ada nak berkerah dengan pendapat dia ke apa, tak ada. Asalkan dia yakin tengok Nabi, tu tak apa, terima. Babul muhrim yahmilu silah. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الهديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح أو بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب
بما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها فإذا حاذونا di sini itu silap فإذا جاوزنا ataupun فإذا جاوزونا itu yang betul. فإذا جاوزونا كشفناه. باب في المحرم يظلل. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. Bab muhrim membawa senjata. Ini boleh ke tidak? Bara meriwayatkan katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan penduduk Mekah di Hudaybiyah, salahahum, dia menyetujui syarat mereka agar orang-orang Islam tidak masuk ke Mekah melainkan dengan pedang bersarung, melainkan dengan julubban istilah, dengan pedang berada di dalam sarungnya. Saya tanya, kata Syu'bah, tanya Abi Ishaq, gapo dia julubban istilah tu, gapo dia? Dia kata al-qirab bima fi. Apa ni, sarung sekali dengan hak dalam dia tu lah. Jangan cabut, jangan buka, biar duduk dalam. Bab tentang perempuan yang berihram menutup mukanya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, orang-orang yang berkenderaan lalu dekat kami berihram, dalam keadaan berihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berhadapan dengan kami seseorang daripada kami ataupun kami menutup, menurunkan jilbab dari atas kepala ke atas mukanya. Apabila dia telah melepasi kami, mereka telah melepasi kami buka semula tudung muka. Bab tentang muhrim yuzallil. Sekatu lagi. Ni boleh ke tidak bawa senjata pergi ke Mekah? Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan asal dianya man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang masuk ke Mekah, tanah haram itu, aman dia. Jadi kalau dengan bawa senjata ni macam tidak aman. Dengan sebab itu kebanyakan mereka mengatakan dalam keadaan kita Islam belaka dah tak ada apa, molek tak usah bawa senjata. Sebab apa? Takut timbul benda yang tidak molek, tidak baik. Walau bagaimanapun pada dasarnya senjata tu bawa tak apa. Buktinya mana? Ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Umratul Qadha dia. Umratul Qadha pada tahun yang ke-7, tahun yang ke-6 tu nak pergi buat umrah tak boleh, demo tu sekat. Lepas pada tu demo tu buat syarat tahun depan lah kira mari. Tapi mari pun kalau bawa senjata, dengan senjata duduk dalam sarung. Maksud dia je senjata duduk dalam sarung tu bukan maksud nak mari perang, mari buat kekacauan. Dan sahabat-sahabat bawa juga senjata. Mengikut syarat tu boleh bawa senjata. Tidak kata dalam tanah haram ni, tempat yang dikatakan aman itu kita tak boleh bawa senjata, tidak. Cuma tak boleh buat kekacauan tu, iyalah. Boleh. Bawa senjata tu tidak kata jadi kurang kau kena bayar fidyah kau gapo-gapo kau, tak. Tak apa tu. Walau bagaimanapun ulama mengatakan tak molek lah. Tak molek. Termasuk Imam Bukhari sendiri, ni dalam, dia kata ni dalam nota nombor 1 bawah ni,
Dalam Hasyiah Abi Daud cetakan India ada nukilan daripada Ibnu Battal, dia kata Imam Syafi'i, Malik mengharuskan bawa senjata. Boleh bawa senjata. Tetapi Hasan tidak suka. Dia kata makruh ataupun tidak suka lah. Bukhari buat tajuk dalam sahihnya. Dia buat tajuk mana? Bab ma yukrahu min hamlis silah fil 'id wal haram. Ini bab makruh membawa senjata pada ketika hari raya dan dalam tanah haram. Makruh. Itu sekurang-kurangnya makruh. Setengah-setengah ulama kata begitu. Tapi kalau boleh menyebabkan bahaya, mengancam, boleh jadi ada pakatan, kerajaan boleh memutuskan supaya tidak boleh mengharamkan bawa senjata. Itu hak dia. Dia boleh buat keputusan gitu. Setara orang kafir menghalang Nabi SAW gini-gini, Nabi tu pemerintah, dia tu kehendak dia. Apatah lagi kalau orang Islam yang mereka nak jaga keamanan semua, lagilah kena turut. Seorang kafir tu dia mereka, Nabi turut. Kalau orang Islam mereka kerana nak menjaga keselamatan, lagilah kena patuh, kena turut. Gitulah kesimpulan yang dapat kita buat. Imam Bukhari kata makruh. Paling tidak makruh, paling ingat makruh. Boleh jadi dalam setengah-setengah keadaan tu, boleh jadi sampai ke peringkat haram. Ataupun makruh di situ dalam istilah mutaqaddimin tidak maksud makruh seperti kemudian, dilarang dengan maksud dilarang. Yukrahu min hamlis silah, dilarang membawa senjata dalam perhimpunan hari raya dan di tanah haram, dilarang. Kalau dilarang itu boleh sampai ke peringkat haram. Sebab biasa dalam istilah mutaqaddimin ni yukrahu karahah tu dengan maksud dilarang, sering kali dengan makna haram. Boleh jadi juga situ. Paling agaknya sebab tu kita kata makruh, paling agaknya. Bab perempuan yang berihram menutup mukanya. Tadi hadis tadi larang tutup muka, tak boleh. Jadi jumhur ulama pakai hak tu lah, tak boleh tutup muka. Tapi hadis ini menunjukkan boleh tutup muka. Tutup muka ni ketika mana? Ketika apabila perempuan-perempuan itu berhadapan dengan lelaki yang mari dengan berkenderaan ataupun tidak berkenderaan pun depan, dia boleh tudung. Tapi tudung pun dengan syarat seperti yang kita sebutkan tadi. Ulama mensyaratkan jangan bui seperti biasa, menyentuh muka jangan. Dia kena pegang sikit, biar jauh sikit, biar jauh sikit. Tudung muka, kalau nak tudung muka lah. Kalau tidak, tak. Kalau tidak, tak apa lah. Hak molek je, tidak tudung muka. Sebab boleh dikatakan ijma' ulama mengatakan, di sini dalam syarah, dalam hasyiah nombor 2, bawwaba bil mar'ah li'anna al-muhrim yajuzu lahu 'indahu taghtiyatul wajh khilafan lil hanafiyyah wal malikiyah kama sayati. Kaifa yasna'u bil muhrim idza mat. Wa amma al mar'ah, adapun perempuan dia kata fayajibu kashfuhuma al wajh, fayajibu kashfuha al wajh lil ihram ijma'an. Perempuan wajib kena buka-buka untuk ihram ni, dalam ihram ni, ijma'. Cuma mereka khilafnya apabila ada pertentangan di tempat yang wajib tutup untuk menghijab diri daripada lelaki asing, di situ je. Apabila berhadapan dengan lelaki asing, di situ ada khilaf. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan wajib jangan dia bui rapat mengenai muka dia. Tudung saat ni, tudung, jangan bui kena muka dia, wajib. Sebab tu Syaukani kata payah tu tak siwi kena muka lagu mana? Tak siwi kena muka, nak sendal lagu mana? Tak boleh lah, kata dia tak boleh. Tak boleh, tak boleh tutup. Dia pergi ke situ lah. Dia kata qalu yajibu an la yulasiqa biwajhiha syai'un bal tub'idul ghita' bil khashabah, dengan kayu kau sendal misalnya, kita kata. Dan ataupun lain-lain. Hanabilah dan Malikiyah mengatakan tak apa kalau sentuh sikit-sikit tu, tak apa kalau sentuh sikit-sikit kerana darurat tu, tak apa. Tapi kalau nak lock lepas gitu terus tak boleh, dia kena bisa renggai juga.
Lepas tu di dalam Umdatul Qari dia ambil perempuan menutup kepala dan membuka muka, alaihi ijma'. Ni ijma' ulama. Ijma' ulama. Lagu mana dah kita kata hadis ni ada? Ya, ulama-ulama nak ijma' ni pun dia tidak. Hadis ni dhaif. Tak boleh pangkal hadis ni. Hadis hak ni. Dia kata Aisyah menceritakan kami pergi ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang lelaki berhadapan dengan kami tutup muka. Ini tidak ayat tutup setara mana. Jangan bersentuh muka, bahaya ni kalau pakai tengok ni. Sedangkan semua kata hak kata boleh tutup, jangan bersentuh muka. Sebab payah tu. Hak kata kena tuduh pun dia kata jangan bersentuh muka. Sedangkan di sini dia tak ada kata ni. Hadis ni terlalu umum. Jadi seseorang ni boleh tuduh begitu. Walaupun tidak terpisah daripada muka. Cuma lepas pada lelaki, orang-orang lelaki tu lepas, baru buka pula. Hadis ini sebenarnya dhaif. Sebab apa? Dua tempat. Kalau dari segi sanadnya. Kalau dari segi sanadnya, yang pertamanya Yazid bin Abi Ziyad. Itu perawi. Perawi ni dipertikaikan oleh ramai ulama. Ramai ulama mengatakan perawi dhaif dia. Dan bila dhaif tak boleh pakai. Ni cara hukum ni. Ni ijma' ulama. Siapa gitu mau kena buka. Tiba-tiba mari seorang perawi yang dhaif tak boleh pakai. Itu sah. Yang kedua aja Mujahid. Ramai juga ulama mengatakan Mujahid, kebanyakan riwayat dia daripada Aisyah adalah mursal. Mesti ada satu orang gugur celah, dia tak ada dengan Aisyah. Mengikut ramai juga ulama gitu kata. Tetapi berdasarkan riwayat Bukhari, Mujahid ini ada Imam Bukhari ambil riwayat dia daripada Aisyah. Bahkan ada juga riwayat yang menunjukkan dia memang dah dengar daripada Aisyah. Atas dasar satu, kita boleh kata kelemahan itu tidak letak di situ. Mungkin dia dah dengar daripada Aisyah. Oleh kerana Bukhari terima riwayat dia. Jadi kita tak apalah tu. Tetapi tak lepas juga Yazid bin Abi Ziyad. Yazid bin Abi Ziyad adalah perawi yang dhaif. So, dari segi sanad dia, kalau dari segi matan dia sebab tak dilah bercanggah dengan hak lebih sahih. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tantaqibul mar'ah. Tak boleh perempuan tu pakai niqab. Niqab ni tutup muka. Tutup muka ke atas ke, ataupun tutup muka ke ni ke, sekat ni ke, nampak mata ni, tak boleh bang. Tak boleh tutup muka. Begitulah lebih kurangnya yang tersebut di dalam hadis ini. Kemudian babul muhrim yuzallilu, kita sekat itulah itu malam ni, wallahu a'lam.